Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita sambung sesi kita. Tak ada Google Meet, tapi hari ni saya record video. So, saya harap awak dapat tengok, tonton video ni dengan lebih semangat lah. Okay, minggu lepas kita dah belajar sejarah bab 1 tentang faktor-faktor ataupun apa yang menyebabkan negara kita ni sangat makmur dan sangat stabil. Dan disebabkan faktor-faktor ni yang menyebabkan kuasa-kuasa barat atau kuasa-kuasa daripada luar ni datang untuk menjajah dan menguasai kekayaan di negara kita. Okey, hari ni kita sambung. Ni. Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Ada banyak faktor kenapa kuasa-kuasa barat ni suka sangatlah datang dekat negara kita, negara Asia lah especially. Apa yang best sangat yang ada kat negara kita ni yang membuatkan menjadi rebutan kuasa-kuasa besar di seluruh dunia. Okay, first kali pencetus dia pada tahun 1600. Saya ringkaskan supaya awak faham. So awak kena dengar dengan betul-betul jelas, dengar apa yang saya cakap. Setiap yang saya terangkan awak kena dengar. Okey, awak kena faham. Okey. First kali ditubuhkan Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI. Syarikat Hindia Timur Inggeris pada tahun 1600. Kemudian ditubuhkan pula SHTB, Syarikat Hindia Timur Belanda. Mula-mula Inggeris, kemudian tubuhkan Belanda. Kemudian tubuhkan lagi Syarikat Hindia Timur Perancis. Ni semua kuasa-kuasa besar. Setiap abad semakin bertambah tahun, semakin bertambah kuasa-kuasa besar di Eropah. Okey. Semua ni berdagang di Asia. Okey. Kestabilan dan kemakmuran negara kita yang menyebabkan kuasa barat ni semua berminat nak memonopoli dan membina empayar perdagangan dekat negara kita. Dan mereka ni telah menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Lautan Hindi tu laluan utama tau untuk ke negara Asia. So, diorang dah menguasai laluan perdagangan tu. Dia dah menguasai tu secara tidak langsung, boleh dah menguasai kita kan? Okey. Orang Sepanyol ni dia jadi saingan utama sebagai kuasa penjajah pada abad ke-16. Sepanyol saingan utama. Kemudian itu pada abad ke-16. Pada abad ke-16 Portugis dan Sepanyol menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Okay. Kemudian abad ke-17 pula mulalah bangkitnya Belanda, British, Perancis sebagai kuasa penjajah. Alam Melayu ni jadi sasaran utama sebab kita ni mereka nak menguasai rempah ratus dekat kita. Okey, awak boleh tengoklah dekat dalam peta ni. Okey, next. Sebab yang pertama, kenapa kuasa barat datang ke negara kita? Nak menguasai negara kita. First kali, barangan mewah. Ini kita tengok pada abad ke-16 dulu barangan mewah. So, kita punya negara ni sangat kaya dengan rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata dan segala macam benda lah yang mewah-mewah semua datang ada dekat negara kita. Jadi pusat pengumpulan barang juga. So, syarikat perdagangan ni memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara India dan China. So, diorang ni perlukan satu pusat pengumpulan bahan mentah dekat tengah-tengah. Sebab diorang nak pergi berdagang antara India dengan China. So, kita ni kat tengah-tengah. So, dia perlukanlah kita ni sebagai pusat nak kumpulkan bahan mentah tu. Okay, second. Pelabuhan persinggahan. Pelabuhan persinggahan ni kita ni jadi tempat berlindung dari angin monsun. Okay, angin monsun ni dia mainkan peranan penting kalau diorang ni berlayar kan dekat laut. Bila ada angin monsun, so diorang kena bukan menyorok lah, diorang kena cari tempat untuk berlindung lah daripada angin monsun tu. Sementara tunggu angin monsun tu beralih.
So sewaktu diorang nak mencari tempat berlindung tu, so itu yang jadinya kita punya negara ni jadi tempat untuk diorang berlindung. Dekat negara kita ni lah tempat diorang nak berlabur, isi bekalan air dan sebagainya. Okey, agama Kristian. Diorang ni juga ingin menguasai kita kerana nak menyebarkan kuasa barat. Secara tidak langsung nak sebarkan agama Kristian mereka. Okey? Next. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. Revolusi perindustrian. Apa yang berlaku pada abad ke-17 dan 18 ni? Apa itu revolusi perindustrian? Sebab pada waktu ni, revolusi perindustrian ni, kuasa barat ni semua dah berubah corak. Sebab mereka ni berebut-rebut nak cari pusat perdagangan. So diorang terpaksa lah kena cari tanah jajahan yang baru. Untuk diorang boleh bekalkan bahan-bahan mentah yang banyak tu bagi keperluan kilang mereka secara berterusan. So diorang perlu cari tempat-tempat yang tempat-tempat ataupun tanah jajahan yang baru. So revolusi perindustrian ni, dia memerlukan barang dan semua produk tu dikeluarkan secara besar-besaran. Bila besar-besaran, itu yang menyebabkan kita ni diorang memang akan cari tanah jajahan yang lebih banyak lagi. Yang menyebabkan kita pun menjadi salah satu tanah jajahan untuk mereka monopoli. Okey. Ni contohlah macam mana aktiviti dekat kilang tu berlaku waktu revolusi perindustrian ni. Okay. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Tadi kita dah tengok abad ke-16, abad ke-17, 18. Sekarang ni abad ke-19 dan 20. Pada waktu ni dah mulalah munculnya, terciptanya kereta, kenderaan. Okey, bila ada kenderaan, kita mesti ada tayar. Bila ada tayar diperbuat daripada apa? Daripada getah, kan? Okay, so pada waktu ni lah negara kita ni kaya dengan getah asli. Bila kaya dengan getah asli, so mereka ni berebut-rebut lah. Berebut-rebut lah nak memonopoli getah asli kat negara kita. Lagi satu pun, getah asli merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Permintaan getah melambung tinggi. Okay. Keseburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Ini semua orang pun tahu. Dekat Malaysia, dekat negara kita, negara Asia especially, kita punya iklim, kita punya tanah sangat subur. Jadi mereka ni berebut-rebut lah untuk menguasai kita. Sebab kita ni banyak ada tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Selain tu, kita juga kaya dengan biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Industri mengetin. Industri mengetin. Pada waktu ni dah mulalah diorang buat industri mengetin, dah ada aktiviti-aktiviti mengetin makanan. So, nak buat tin ni, tin tu diperbuat daripada biji timah. Biji timah nak dapat dekat mana? Dapat dekat negara kita. So, secara tidak langsung menyebabkan faktor-faktor penyebabnya negara kita menjadi rebutan kuasa besar. Okay. Harga biji timah melambung tinggi. Permintaan biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Okey. Pembukaan terusan Suez. Apa terusan Suez ni? Terusan Suez ni dia macam satu jalan shortcut. Contohnya dari kalau kita nak pergi ke satu tempat yang jauh tu, kita kena lalu sana, kan? Lalu tol, lalu sebagainya. Tapi tiba-tiba ada buka satu jalan pula, jalan shortcut. So, mestilah kita nak lalu jalan yang shortcut tu. Takkan kita nak lalu jalan yang jauh tu, kan? So, pembukaan terusan Suez ni telah menyebabkan urusan perdagangan tu lebih cepat. Contoh, boleh tengok dekat dalam peta ni. Awalnya, dari Liverpool, yang titik-titik ni, dari Liverpool ni nak pergi ke Singapura. Awak tengok berapa jauh dia pusing. Dia pusing ke Eropah, dia pusing ke Afrika. Tapi yang warna merah ni terusan Suez. Bila dah ada terusan Suez ni, kan? Tengok berapa banyak dia boleh shortcut. Sekejap dah sampai Singapura.
Kalau nak dibandingkan dengan titik-titik Tanjung Harapan ni, dia berhenti kat Tanjung Harapan ni. Tanjung Harapan ni kan jauh kat sini. So baik dia lalu terusan Suez. Terusan Suez ni kan dekat. Dia lalu Laut Mediterranean, terusan Suez, Laut Merah, dah sampai Singapura. So pembukaan terusan Suez ni juga telah menyebabkan perdagangan dekat alam Melayu dengan benua Eropah semakin bertambah. Dia lalu dekat Asia tau. Terusan Suez ni kan dia akan lalu dekat Laut Merah, India. So ini semua kan Asia, China. So bila dia lalu secara tak langsung, dia sangkutlah dekat kita punya negara. Okey. Ciptaan kapal wap. Kapal wap ni dia boleh bawa muatan yang sangat banyak. Lepas tu dia boleh menjimatkan kos lebih cepat. Barang dagangan pun lagi mudah dan murah. So bila dah mula ada ciptaan kapal wap ni, lagi menyebabkanlah, lagi bertambah-tambah lah banyaknya segala isi-isi di dalam kapal tu yang perlu diisi. So lagi banyak lah yang diorang perlu kuasai. Persaingan kuasa barat. Pada waktu ni wujudlah persaingan semua berebut-rebut. Kuasa-kuasa barat yang besar-besar ni semua muncul. Seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat ni semua berebut-rebut nak berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Masing-masing nak tunjuk kuasa. Siapa lagi hebat, siapa yang lagi power, lagi besar tanah jajahan dia, maksudnya lagi hebatlah kuasa tu, lagi hebatlah negara tu lah. Semakin tinggi kuasa atau sanjungan yang diperoleh oleh kuasa-kuasa barat itu. Ciptaan telegraf. Telegraf ni diorang boleh menghubungi ejen. Ni contoh awak tengok gambar. Memasang kabel telegraf. Dia kabel. Dengan kabel tu dia boleh contact, dia boleh menghubungi ejen atau wakil mereka dekat tanah Melayu dengan cepat. Dia bukan telefon lah, tapi kalau macam dulu kan, kita gunakan kabel kan. Slogan beban orang putih. Ni orang putih dia nak sebarkan pengaruh dia. So dia kena macam tipu sikit lah. Dia kata, awak kena tahu beban orang putih ni maksud dia apa. Kuasa barat ni dia gunakan slogan beban orang putih ni ialah, dia cakap tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada peribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Mereka gunakan slogan macam ni. So bila kita, orang yang masa tu orang yang tak tahu apa-apa, bila dengar orang putih ni datang sini untuk membantu rupanya, dan membantu memberikan kesejahteraan. So it's a good thing lah kan. Benda tu bagus lah. So kenapa kita kena halang? Kenapa kita kena support, kita kena sokong kan. So itu yang menyebabkan mereka ni dapat memperdaya kita. Boleh senang-senang masuk sini, senang untuk meluaskan kuasa mereka dengan lebih mudah lah. Sebab salah satunya slogan ni, beban orang putih. Konon-kononnya mereka lah yang membantu dan mereka yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada kita. Tapi hakikatnya kita ni mereka ambil segala kekayaan yang ada di negara kita. Kuasa Perancis pula menggunakan muslihat. Tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia, bukan barat yang dianggap mundur. Mereka anggap kita ni kalau selain daripada negara barat tu, negara tu mundur. So mereka anggap kita ni mundur. So mereka rasa mereka ni bertanggungjawab untuk jajah kita, untuk masuk ke negara kita supaya mereka boleh majukan kita lah. Itu muslihat kuasa Perancis pula. Tapi sebenarnya sikit lebih kurang lah. Diorang punya slogan tu, maksud tu orang putih barat ni semua ni, kebanyakan mereka punya tujuan slogan tu, tujuan niat muslihat tu semua adalah sama. Aim dia adalah sama. Aim dia adalah satu, untuk menguasai negara kita dan untuk mengaut segala kekayaan dan meluaskan kuasa dan tanah jajahan mereka. Okay? So sampai situ je kita hari ni.
Okay, next week kita sambung. Saya akan story pasal persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan pula. Okay, kelas, terima kasih sebab bersama dengan saya dalam sesi sejarah kali ini. Saya harap awak boleh dengar lah saya punya penjelasan ni, saya punya cerita ni pada awal sampai habis. Jangan skip video, okay? Kena dengar supaya awak faham sebab saya dah ringkaskan, seringkas-ringkaskannya ni. Dan saya tak akan ulang lagi, okay? Thank you. Awak sambung buat nota. Nanti saya akan bagi arahan yang seterusnya dekat dalam WhatsApp, okay? Terima kasih.